Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Mutakhir edisi petang 14 Mei 2022. Terima kasih luangkan masa anda bersama Sabah Hits Online TV. Saya Rabi Kalibau, tajuk utama petang ini. Tuntutan 40% hasil negeri Sabah akan diteruskan. Pusat Panggilan Kecemasan Tempatan Sabah sedang dipertimbangkan. Produk usahawan tempatan melebarkan sayapnya ke Pulau Labuan. Kerajaan Sabah akan terus membuat tuntutan berkaitan dengan hasil negeri Sabah dari Kerajaan Persekutuan. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, Sabah akan terus menuntut sebanyak 40% hasil negeri Sabah bagi memastikan tuntutan hak Sabah akan terus tercapai. Beliau juga akan menyokong sekiranya tindakan undang-undang akan diguna pakai demi memastikan tuntutan ini berhasil. Hak Sabah, hak kawangan Sabah 40% dalam perlembagaan yang juga dalam IGC memang satu isu yang hangat dibincangkan sekarang. Ini disebabkan hak 40% ini, hak kawangan 40% ini belum ditunaikan secara penuh mengikut perlembagaan. Dan sebab itu ada yang keliru kerana baru-baru ini ada pembayaran 125,5 juta merupakan 4,6 kali ganda pembayaran yang ada sekarang. Mereka keliru disebabkan mereka tidak mau ini adalah pembayaran ini adalah untuk menggantikan hak 40% itu. Jadi saya ingin menerangkan di sini bahawa pembayaran 125,5 juta itu adalah sementara. Pembayaran sementara kita menunggu keputusan perundingan untuk pembayaran hak kawangan 40% itu. Jadi ini berarti ini tidak akan menjejaskan hak kita dalam perlembagaan dan hak Sabah untuk mendapatkan hasil bersih 40% itu masih ada. Kita menyokong tindakan yang akan diambil sekiranya ini hak ini tidak dijelaskan dan atau dibayar. Kita berterima kasih kepada kerajaan negeri sebab mereka terutama sekali Ketua Menteri berpendirian tegas tentang pemulihan atau pemulangan pembayaran hak 40% ini. Ada tempoh tertentu ke ditetapkan? Seorang pelajar tingkatan 5 ditenangkan selepas mengamuk ketika belajar di sebuah sekolah di daerah Pinampang. Kejadian dalam jam 8.30 pagi itu, remaja berusia 17 tahun yang dipercayai mengalami gangguan emosi telah berjaya dikawal selepas dipujuk pasukan bomba. Jurucakap Pasukan Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya telah menerima panggilan kecemasan pada jam 8.35 pagi. Kemudian sepasukan 8 anggota dan pegawai bersama jentera dan van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Tambah beliau, pelajar lelaki terbabit telah mengamuk di tingkat 3 bangunan sekolah dan pasukan bomba yang hadir berjaya memujuk mangsa. Dimaklumkan mangsa telah dihantar ke Hospital Mesra Bukit Padang bagi mendapatkan rawatan selanjutnya. Menurutnya, pasukan operasi terus menjalankan pemeriksaan lanjut bagi memastikan tiada lagi bahaya lain dan operasi ditamatkan pada jam 8.51 pagi kemarin. Kerajaan Negeri Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional sedang mempertimbangkan untuk mewujudkan Pusat Panggilan Kecemasan Sabah. Hal ini berikutan beberapa seri kesilapan oleh MERS 999 berpusat yang mengorbankan nyawa dan memusnahkan harta benda rakyat Sabah.
Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan berkata pusat panggilan tempatan akan lebih berkesan kerana ia akan dikendalikan oleh rakyat Sabah yang lebih mengenali keadaan dan lokasi geografi Sabah. Menurut Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan, kerajaan JRSBN akan berunding dengan petugas kecemasan seperti polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Jabatan Kesihatan serta syarikat telekomunikasi tempatan untuk menentukan cara terbaik untuk menumbuhkan pusat panggilan kecemasan tempatan. Kita kembali selepas ini. Hai kepada yang berbakat di luar sana, kami di Sabah Hits kini sedang mencari seorang penyampai berita yang fasih berbahasa Melayu, berminat dalam bidang kewartawanan. Serahkan bakat anda di Sabah Hits Online TV. Mungkin anda adalah yang kami cari. Untuk maklumat lanjut, boleh menghubungi kami terus ke nombor yang tertera. Jangan malu, jangan segan, tunjukkan bakat sebenar anda. Saya Rabi Kalibau, Sabah Hits Online TV. 994 juta telah dirampas, masih berpeluang bagi menaiki penyelesaian isu penataan tanpa izin KL. Pada kali ini demikian belum mengambil. Kita bertemu kembali. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah merekodkan masih terdapat 12 sekolah di Tenem dan Beaufort belum dapat beroperasi berikutan terjejas banjir baru-baru ini. Pengarah Pendidikan Sabah, Datuk Dr. Masrin Radin berkata 9 sekolah di Beaufort dan 3 lagi di Tenem masih belum dapat beroperasi berikutan kawasan sekolah tersebut masih digenangi air banjir dan berlumpur serta laluan ke sekolah yang tidak dapat dilalui. Tambahnya lagi, antara sekolah yang terjejas di Beaufort ialah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Lianhua, Sekolah Kebangsaan Lago, SK Bangkakala, SK Grama, SK Mempagar, SK Swasa, SK Lupak dan SK Pintas membabitkan seramai 1,398 murid. Menurutnya, kesemua sekolah berkenaan kini tidak dibenarkan beroperasi berikutan kawasan sekolah yang berlumpur serta masih dilimpahi air banjir manakala keadaan jalan masuk langsung tidak boleh dilalui kenderaan. Terdapat juga sekolah yang sedang melakukan kerja-kerja pembersihan, katanya. Laluan jambatan konkrit Sungai Damit menghubungkan Pekantuaran dan Tamparuli yang digunakan sejak penghujung tahun lalu belum dibuka bagi kegunaan orang awam. Pengerah Jabatan Kerja Raya Sabah, Datuk IR Ali Ahmad Hamid memberi penjelasan isu susulan tular ketidakpuasan hati pengguna di laman sosial berhubung kerja memindahkan bata konkrit dilaksanakan bagi menutup laluan kenderaan 10 Mei lalu dan beliau juga berkata jambatan itu juga tidak pernah dibuka secara rasminya untuk kegunaan orang awam. Kita jangka kerja-kerja kajian akan dapat diselesaikan dalam sedikit masa lagi, katanya dalam kenyataan di media baru-baru ini. Ali Ahmad berkata pihak CKR Sabah turut memahami kesulitan yang dihadapi oleh orang awam, namun begitu katanya, atas risiko keselamatan pengguna jambatan ini akan ditutup sepenuhnya sehingga dimaklumkan kelak. Sejumlah pondohon atau struktur haram dipercayai menjadi lokasi persinggahan penjenayah rentas sempadan di Pulau Perairan Sibogo, Pulau Bangkawan akan dirobohkan menerusi Operasi Opgasak Laut Seri 1 2022. Opgasak Laut itu akan dilancarkan pada 18 Mei depan berikutan terdapat pondohon tidak berpenghuni yang sudah diberikan notis pengosongan kerana dibimbangi menjadi ancaman kepada keselamatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Komando Eskom Deputi Komisioner Hamzah Ahmad berkata, hasil tinjauan menerusi aset-aset udara dan pemeriksaan lapangan mendapati pondohon berkenaan semakin bertambah sejak akhir-akhir ini. Hasil maklumat perisikan pondohon haram berkenaan berpotensi untuk menjadi staging point elemen jenayah membabitkan jenayah penculikan, rompakan dan penyeludupan di perairan zon Selamat Sabah Timur. Menurutnya, pihak berkuasa akan menguatkuasakan perundangan dengan mengeluarkan notis mengikut peruntukan Seksyen 48-1-J Enactment Taman Sabah 1984, Pindahan 2007 dan Akta Immigration 1959/63. Kita kembali selepas ini. Hai
Hai kepada yang berbakat di luar sana, kami di Sabah Hits kini sedang mencari seorang penyampai berita yang fasih berbahasa Melayu, berminat dalam bidang kewartawanan. Serahkan bakat Anda di Sabah Hits Online TV. Mungkin Anda adalah yang kami cari. Untuk maklumat lanjut, boleh menghubungi kami terus ke nomor yang tertera. Jangan malu, jangan segan, tunjukkan bakat sebenar Anda. Saya Rebecca Libau, Sabah Hits Online TV. 994 juta telah dirampas, masih berpeluang bagi nilai penyelesaian isu kedatangan tanpa izin KL. Pada kali ini demikian mengambil. Bertemu kembali. Akan lebih banyak produk-produk usahawan industri kecil dan sederhana Sabah kini boleh didapati di pulau ini dengan terjalinnya kerjasama pemasaran antara Kementerian Pembangunan Perindustrian, Dewan Perniagaan Usahawan Sabah dan Fasarina Express Mart. Timbalan Ketua Menteri Sabah merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Dr. Joachim Gunsalam mengumumkan dan berharap agar rakyat di wilayah Persekutuan Labuan dapat menyambut baik akan pelaksanaan program ini. Semoga objektif program ini tercapai dan seterusnya memberi impak kepada usahawan IKS termasuk pembangunan ekonomi di negeri Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, katanya ketika berucap dalam majlis jamuan makan tengah hari sempena lawatan kerjanya di Fasarina Express Mart di Labuan kemarin. Berita itu tadi mengakhiri mutakhir edisi petang untuk hari ini. Selamat berhujung minggu. Saya Rebecca Libau. Assalamualaikum dan salam hormat.